Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Pak Su harap anda semua sihat-sihat, ceria dan bersemangat, sentiasa bersemangat untuk meningkatkan kebolehan kita, ilmu kita, kemahiran kita ya, komitmen kita ya dalam kita menjalankan suatu tanggungjawab ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsikan sedikit lima tips bagaimana kita nak meningkatkan keberkesanan ya, komunikasi interpersonal ya. Komunikasi interpersonal ini sangat-sangat penting dalam kehidupan seharian kita, sama ada kehidupan peribadi, kehidupan keluarga ya, kehidupan kerjaya kita, kehidupan kita sebagai pelajar ya, berorganisasi dan sebagainya ya, sangat-sangat penting ya. Dan kita berkomunikasi secara interpersonal atas banyak sebab ya. Kadang-kadang kita nak menyampaikan maklumat ya kepada seseorang atau beberapa orang. Kadang-kadang kita nak berkongsi pengalaman. Kadang-kadang kita nak berkongsi kemahiran ya. Kadang-kadang kita nak berkongsi kaedah-kaedah baru ya. Kadang-kadang tertentu ya. Kadang-kadang kita nak mempengaruhi orang ya. Kita nak memotivasikan orang ya. Kadang-kadang kita nak mengubah sikap dia, ya, perangai dia. Jadi ada banyak sebab kenapa kita berkomunikasi secara interpersonal ya. Dalam kehidupan macam tempat katalah kehidupan peribadi dan juga kehidupan kerjaya kita ataupun kehidupan bermasyarakat ya. Baik, jadi di sini Pak nak kongsikan 5 tips penting bagaimana kita nak meningkatkan keberkesanan ya komunikasi interpersonal ya. Okey, kita cuba lihat satu persatu. Baik, kita cuba tengok yang pertama ya. So, bila kita nak berkomunikasi secara interpersonal dan kita nak pastikan ianya berkesan, pertama kita sendiri perlulah ada sikap keterbukaan ya, openness ya. Kita kena ada sikap keterbukaan. Begitu juga orang yang sedang kita berlawan berbicara tadi ya. Dia juga perlu ada sikap keterbukaan ya. Kalau kita terbuka, dia tertutup, dia tak jalan. Komunikasi tak jalan ya. So sebelum kita boleh nak teruskan apa yang kita nak cakap, apa mesej yang kita nak sampaikan, kita kena pastikan kita bersikap terbuka dan kita juga cuba pengaruhi orang itu juga untuk bersikap terbuka ya. Mungkin kadang-kadang orang tu ada prejudice, ada prasangka ya. Dia ada persepsi yang negatif terhadap kita. So kita kena ubah persepsi itu dulu ya. Ya dengan berbagai-bagai cara lah. Misalnya kita kata dekat dia ya, apa yang saya nak cakap dengan cik, dengan tuan ni lah perkara yang penting ya. Ini ada berkaitan dengan uh, kesihatan cik. Kalau kita cakap soal kesihatan ya, ini ada berkaitan dengan tahap pengurusan emosi kita, pengurusan stres umpamanya ya. Ini ada berkaitan dengan hubungan ya. Jadi kita kena cakap secara pengaruhi supaya dia bersikap terbuka untuk sama-sama berbincang lah dengan kita tentang apa-apa yang kita nak bincangkan tadi lah ya. Sesuatu topik atau sebagainya. Openness ni sangat penting. Keterbukaan ya. Selalunya yang menyebabkan komunikasi terhalang ialah kerana ada pihak ya yang bersikap tertutup ya ataupun dia prejudice, dia prasangka, dia ada persepsi yang negatif ya. Kita belum cakap lagi dia kata tak payah cakap lah, tak nak dengar ni ya. Dia dah ada macam tu. So kalau ini berlaku maka komunikasi tidak akan jadi berkesan. So apa yang kita perlu lakukan ialah pastikan dia ada sikap yang terbuka dahulu. Buka minda dia, buka fikiran dia, buka perasaan dia dulu. Ya. Jadi untuk membolehkan itu berlaku kita kena bercakap asaskan fakta, data ya. Ada bukti-bukti ya. Jangan main cakap hentam kromo saja. Okey, itu yang pertama ya. Sikap keterbukaan. Yang kedua ialah berfikiran positif. Ya. Jadi kalau kita nak bercakap dengan orang, kita kena pastikan yang kita sendiri berfikiran positif. Cakap benda-benda yang positif saja ya. Dan kita juga kena pengaruhi orang lain juga supaya dia bersikap positif ya. Dia berfikiran positif ya. Kadang-kadang yang menyebabkan komunikasi terhalang ialah kerana ada pihak yang melihat sesuatu secara negatif ya, melihat sesuatu perkara dari sisi negatif. So kita bawa dia daripada sisi yang positif ya. So kita cuba fokus kepada sisi yang positif tadi ya. Mungkin ada juga elemen yang negatif ya tentang apa yang kita nak bincangkan dia. Mungkin bukan tidak ada. Tapi kita bawa dia kepada sisi yang positif ya. Jadi pada situlah kita akan membuahkan
apa nama ni idea-idea ya ataupun perkara-perkara ataupun solution ya yang lebih baik kalau kita fokus kepada perkara-perkara yang positif, berfikiran positif, ya, positive thinking. Ini sangat-sangat basic, sangat asas ya. Kalau kita bercakap dengan orang yang berfikiran positif, kita rasa seronok. Ya. Kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang, dia asyik nak fikir negatif saja. Ya. Ya. Kita buat satu benda umpamanya, dia lihat aspek negatif dulu. Yang ni kita pun rasa tak seronok nak cakap. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana, sabar je lah. Kan? Kita cuba apa nama ni, tenangkan hati kita lah. Mungkin dia ni tak faham lagi. Ya? Mungkin dia ni tak sedar lagi. Ya? So kita ambil kira macam tu lah. Kita buat sikit-sikit, lama-lama dia mungkin terbuka fikiran dia menjadi lebih positif. Ya? Itu dia. Yang ketiga, sikap mendukung atau supportiveness. Ya? So komunikasi interpersonal menjadi sangat-sangat berkesan kalau kita dan juga orang lain sentiasa saling lengkap melengkapi. Ya? Support each other. Kita sokong dia, dia sokong kita. Barulah best. Kan? Baru sonok. Ya? Kita tegur dia, dia tegur kita. Kita bimbing dia, dia bimbing kita. Ya? Kita motivate dia, dia motivate kita. Ya? So ada sikap mendukung kat situ. Ya? Kalau ini berlaku, maka komunikasi berjalan lancar. Ya? Dan dia membuahkan hasil yang baik. Ya? Yang keempat, tu dia, rasa empati. Ya. So komunikasi interpersonal, terutama isu-isu yang berkaitan dengan peribadi, hal peribadi ya, memerlukan kita mempunyai rasa empati yang tinggi ya. Apa dia empati ni ya? Empati ni maksudnya kita dapat merasai apa yang orang lain rasa. Ya. Kalau dia sedih, kita pun rasa sedih. Ya. Kalau dia rasa benda tu sangat apa nama ni berat bagi dia, kita pun rasa berat juga ya. Seolah-olah macam kita yang menanggung beban yang dia sedang alami tadi ya. So kita merasa apa yang dia rasai. Itu sangat penting. So kalau kita dapat wujudkan rasa empati ni, maka orang itu kata, oh baguslah. Dia ni betul-betul memahami aku. Ya. Dia memahami perasaan aku. Dia memahami apa yang aku sedang alami. Ya. Bagus betul lah dia ni. Ya. Dia ada persepsi macam tu dengan kita. Kerana kita telah melontarkan rasa empati kepada orang itu. Ya. Okey. Dan tips yang kelima ialah kesetaraan. Equality. Ya. Bila kita nak berkomunikasi secara interpersonal ni, kalau boleh kalau kita katalah kita ada master, orang tu lulus SPM ya, janganlah kita membesar-besarkan master kita. Kita ketepikanlah master kita tu ya. Ya. Kita kalau boleh setara dengan dia. Setara, tahu setara? Kalau dalam pertunangan dia panggil sekufu. Sekufu tak sekufu ni. Kena setara. Jadi dia rasa seronok nak bincang dengan kita. Tapi kalau dia bercakap bahasa biasa, kita bercakap bahasa akademik, ya, mengikut definisi John, mengikut definisi, dia sudah ada masalah. Tidak berlaku kesetaraan dari segi laras bahasa. Itu dari segi laras bahasa. Ya. Dari segi begitu juga dari segi ego. Ya. Kalau kita ni egois, ya, sangat ego, ya, sangat ni orang tu akan rasa macam mana? Tak seronok lah cakap dengan dia ni. Ni jenis apa nama meninggi diri. So kita dah tak setara dari segi ego. So kita kena setara. Ya. Kalau kita boleh setarakan ya apa nama laras bahasa kita ya, ego kita ya, dengan orang yang kita cakap tadi ya, jadi kita akan menjadi mudah. Contoh macam inilah ya. Katalah orang ni seorang pangkat datuk umpamanya kan ya. Dia cakap dengan Leman ni orang kampung ya. Dia cakap bab memancing. Datuk ni minat mancing. Leman ni memang kali mancing juga. So dia bila bercakap bab memancing ni, dia jadi setara. Ya. Leman pun lupa dia bercakap dengan Datuk ni. Dia ingat dia bercakap dengan Cik Mat aja. Leman cakap dengan Mat, Cik Mat cakap dengan Leman. Dia sudah setara ya. Saya pernah ikut satu kursus di Janda Baik dulu maksudnya. Dalam kumpulan Pak Sudi ada seorang profesor, Datuk pula lagi ya. Jadi dia cakap dalam kumpulan kami, dia kata dalam kursus ni, dalam kita ada teamwork ni, the group ni, kita akan masuk hutan, kita akan berada di hutan 24 jam. Dalam kumpulan yang sama ni, Datuk dia bagi tahu dengan kami, jangan panggil saya Prof, jangan panggil saya Datuk, panggil saya Zul saja. Ya. So kita pun panggil Zul, dah kita dah terbiasa. Zul, kau ambil ni Zul, kau ambil ni. Dia pun ambil lah, dia pun dia ambil juga. Kita rasa seronok betul berkomunikasi. Kerana apa? Kerana ada unsur kesetaraan. Ya. Jadi ini yang penting. Jadi maknanya Datuk ni memang faham
faham pasal tip-tip komunikasi interpersonal. Sebab tu dia kata jangan panggil aku Datuk, jangan panggil aku Prof. Panggil Zul saja. Oh, seronok betul. Sampai sekarang Pak Sultan lupa kawan kita ni ya. Dia jadi orang besar sekarang ya. Tu dia ya. Baik, itulah antara 5 tip yang dapat Pak Sul kongsikan yang kita boleh amalkan ya, bila kita berkomunikasi secara interpersonal ya dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam keluarga kita ya, dalam masyarakat, di tempat kerja, tempat belajar dan sebagainya ya. Amalkan 5 tip tadi ya. Satu, keterbukaan, sikap keterbukaan. Yang kedua, berfikiran positif ya. Yang ketiga, sikap mendorong. Yang keempat, rasa empati. Yang kelima, kesetaraan. Kalau lima-lima ni ada, insya-Allah ya, komunikasi interpersonal akan berjalan secara berkesan dan efektif. Ya, baik. Amal jangan tak amal. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.